Bismillahirrahmanirrahim. Bermulanya dakwah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan amanah kerasulan yang besar itu dengan memulakan dakwahnya, mengajak manusia kepada Islam di atas prinsip yang dibawa oleh setiap utusan Allah, seperti mana yang dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Surah An-Nahl ayat 36. Maksudnya dan sesungguhnya kami, bukan kamu tu salah dia, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan untuk tiap-tiap umat itu akan rasul untuk menyerukan manusia, sembahlah Allah sahaja dan jauhilah taghut. Ini ialah dasar prinsip matlamat semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, yang disebut dengan la ilaha illallah. La ilah, tidak ada ilah, menolak taghut. Illallah, malaikat Allah sahaja disebut dalam la ilaha illallah. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul mengajak manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhkan taghut. Apa dia taghut? Taghut ni dalam bahasa Arab disebut dengan sirah mubalaghah, lafaz yang memberi makna yang sangat melampau. Tagha, telah melampau. Taghi, yang melampau. Taghut, yang sangat melampau. Yang sangat melampau disebut sirah mubalaghah dalam bahasa Arab. Yang sangat melampau, yang melampau melawan Allah Ta'ala, kerana tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Melawan Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya, pada perkara yang semua menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tak boleh lawan Allah Ta'ala. Sama ada dari segi rububiyah, dari segi uluhiyah, dari segi asma dan sifat. Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Ini perkara yang menjadi milik Allah Ta'ala. Rububiyah, oleh kerana kita mengaji sifat je, tak mengaji asma pun tak mengaji, nama-nama Tuhan tak mengaji, tentang uluhiyah tak mengaji, rububiyah tak mengaji, mengaji bab sifat je, duduk gonyeh hak sifat tu lah. Duduk gonyeh hak sifat. Bila orang bercakap tentang uluhiyah, rububiyah, asma ni, kita marah, tapi tak erti. Ini disebut dalam Quran, semua perkara dalam Quran. Mengapa pengajian itu sifat saja? Kerana di zaman Abbasiyah, zaman Islam dimasuki oleh pengaruh falsafah. Pengaruh falsafah yang membicarakan sifat-sifat Tuhan menggunakan akal. Maka ulama-ulama di masa itu mengarang kitab-kitab berhujah menggunakan falsafah untuk menentang ahli-ahli falsafah. Maka jadi perbahasan tentang sifat, tentang nama Tuhan, uluhiyah rububiyah, tak payah orang tahu dah. Orang tahu dah ni. Orang dah bercara. Ini orang zaman dulu. Duduk lawan puak-puak falsafah ni. Maka kita duduk terima kitab-kitab ni, duduk baca ni. Ini sejarah. Tapi perkara ini disebut dalam kitab-kitab tafsir. Baca kitab tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, tafsir Ibn Kathir, tafsir-tafsir macam-macam kitab tafsir ni, kita akan bertemu dengan tauhid-tauhid ni. Kalau mengaji tafsir. Tapi banyak mana sangat orang mengaji tafsir. Orang tak mengaji tafsir. Rububiyah ni, uluhiyah kita sebut alhamdulillah. Itu uluhiyah.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah ni al-ilah, al-hulu, al-uluhiyah, ilah. Makna dia saja Tuhan yang layak disembah, tak ada Tuhan yang lain. Itu uluhiyah. Rububiyah, Rabbil Alamin, Tuhan yang mentarbiyah dan mengurus alam ini. Itu Rabbil Alamin, rububiyah. Alam ditarbiyah oleh Tuhan. Tuhan bukan sahaja menjadikan alam, termasuk mentarbiyahkan alam, mengurus alam. Awan ada undang-undang dia, malaikat ada undang-undang dia, manusia ada undang-undang dia, binatang ada undang-undang dia. Binatang air, kawasan air masin, kawasan air tawar, darat, laut, pohon kayu, ini rububiyah. Dia tarbiyah oleh Tuhan yang rububiyah. Rabb, Tuhan yang mentarbiyah. Dalam mentarbiyah ini ada mentarbiyahkan manusia. Mentarbiyahkan manusia. Ini halal, ini haram. Tuhan tarbiyah manusia. Ada perkara yang Tuhan suruh pada akal manusia. Manusia boleh fikir sendiri. Ada apa? Masalah halal dan haram, Allah Ta'ala tetapkan. Ini halal, ini haram. Yang halal baik, yang haram mesti tak baik. Mesti mendatangkan penyakit. Mesti mendatangkan mudarat. Allah Ta'ala kesiang pada kita. Sayang pada kita. Diharamkan kerana merosakkan kita. Berzina merosakkan kesihatan, merosakkan keluarga, merosakkan akal, merosakkan banyak. Diharamkan berzina. Arak merosakkan akal, merosakkan kesihatan, diharamkan. Babi merosakkan kesihatan, merosakkan apa? Dah, Tuhan buat babi. Tuhan buat babi untuk buat baja. Kita ke darah apa baja? Makan baja. Tai lembu untuk buat baja, bukan untuk makan. Untuk makanan binatang, kita ambil makan wak laut nasi tai lembu. Betul tak betul? Tuhan sudah atur ini untuk ini, untuk ini. Ini rububiyah. Rububiyah. Hukum hudud, pencuri potong tangan. Syarat dia gini. Berzina begini, kisah begini. Tiba-tiba manusia pergi reka undang-undang. Reka undang-undang sendiri dalam perkara yang tak diizin oleh Allah Ta'ala. Perkara yang Allah Ta'ala izin, tak apa. Nak masak nasi banyak mana hari ni? Bilang berapa orang nak makan. Berapa orang. Itu tak sebut dalam Quran. Bila tetamu mari di rumah, nak masak nasi banyak mana hari ni? Buka kita tengok banyak mana. Tak payah tu betul. Ini Tuhan tak tahu akal. Ini Allah, ini haram. Ini Tuhan sudah tetapkan. Kenapa? Allah Ta'ala, ini rububiyah. Ada manusia yang taghut, melanggar batas Allah dalam rububiyah, mengadakan undang-undang sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Ta'ala. Ini taghut, melampaui batas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Uluhiyah ni ialah Tuhan yang layak dia sembah, Allah saja yang dia ibadatkan kepadanya. Dia buat patung, buat berhala. Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Padri-padri dan sami-sami suruh orang sembah patung berhala. Ini taghut. Ini taghut, melampaui batas Allah dalam uluhiyah. Kemudian Ar-Razzaq, Tuhan yang beri rezeki. Di antara nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Hakamul Adlu, Tuhan yang maha adil. Dia kata dak, undang-undang Tuhan ni zalim. Hudud ni zalim, apa undang-undang lain? Ini taghut. Taghut, menyanggah nama-nama Allah Ta'ala. Tuhan beri rezeki, tak saya beri rezeki ni. Kalau tak sabit saya tolong, mapuh mu. Ini taghut. Ini taghut, lupa pada Allah Ta'ala. Melampaui nama-nama Allah Ta'ala. Sifat-sifat Allah Ta'ala. Melampaui nama-nama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui perkara yang gaib. Tak tahu yang gaib malaikat Allah. Nabi-nabi dia tahu benda gaib, hak Tuhan beritahu. Yang Tuhan beritahu, Nabi tahu. Yang Tuhan tak beritahu, Nabi tak beritahu. Kita baca hadis tadi, Nabi tengok orang sakit dalam kubur, itu Tuhan beritahu. Nabi cerita sahabat-sahabat dia. Bila orang Yahudi tanya Nabi, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka katanya wahai Muhammad berkenaan dengan ruh. Apa hakikat ruh? Hakikat ruh apa dia? Qulir ruhu min amri rabbi. Kata kalau Muhammad, ruh ni urusan Tuhan aku.
Jangan jawab Muhammad tentang roh ni urusan aku. Bila orang tanya mu, kata roh ni urusan Tuhan aku. Abdullah bin Salam yang menyoal Nabi SAW beberapa soalan sebelum dia masuk Islam. Abdullah bin Salam ni ialah pendeta Yahudi yang bijak, dihormati oleh orang Yahudi di Madinah, ditugaskan untuk berdebat dengan Nabi. Dia soal Nabi 3 soalan. Soal Nabi jawab. Soal Nabi jawab. Tanya tentang roh, Nabi tak jawab. Ini urusan Allah. Oh, ini Rasul sungguh. Rasul sungguh. Kalau aku tanya tentang roh, hak Tuhan nak beritahu, dia cerita juga ni ayat buruk. Ada orang tu lambat, orang tanya jawab belaka. Ada manusia macam ni. Tahu belaka dia? Tidak. Nabi bila tanya tentang dia tak tahu, Nabi kata aku tak tahu. Ini urusan Allah. Dia beri tanya, akhbirni 'anis sa'ah mal mas'ulu 'anha bi'alama minas sa'il. Dia beri mari. Nabi duduk tengah dengan sahabat dia, mari seorang lelaki terus muncul. Sudah tengok orang pakai putih, bersih, lawa, segok, comel, tak ada siapa dia kenal. Tanya Nabi apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan. Iaitulah tentang akidah, syariat dan tasawuf, akhlak. 3 perkara. Kemudian akhbirni 'anis sa'ah, beritahu kepada aku bila kiamat. Kiamat bila? Nabi, mal mas'ulu 'anha bi'alama minas sa'il. Bukanlah orang yang ditanya lebih tahu pada orang yang bertanya. Aku tak tahu, mu tak tahu juga. Sama-sama tak tahu. Ini dia. Kalau ada Tok Bomo, Tok Nujung, dia beritahu pun dia akan datang. Orang mari tengok nasib. Tanya nasib saya macam mana? Dia tak tahu nasib dia. Kita bodoh kita tanya dia nasib kita pula. Ini ada jenis manusia. Dia tanya tukang Nujung ni apa nasib dia, nasib saya apa. Tok Nujung tengok nasib, nasib apa boleh pitih. Dia sendiri pun susah hidup. Ambil upah Nujung pula. Nasib dia tak pakai gawang. Kita tanya dia, ini termasuk dalam taghut. Taghut, iaitulah meletakkan sifat Allah pada makhluknya. Ini taghut. Jadi tugas Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam mengajak manusia meninggalkan taghut, meninggalkan berhala, meninggalkan pemujaan yang lain daripada Allah, meninggalkan kerajaan-kerajaan yang tidak melaksanakan syariat Allah. Ini tugas Nabi-Nabi. Syariat Allah ada, buat syariat lain, tinggal ni tegakkan syariat Allah Ta'ala. Semua Nabi-Nabi tugas dia ialah mengajakkan kepada ubudullah, abdikan diri kepada Allah, la ilaha illallah, tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dengan makna ubudiyah lillah subhanahu wa ta'ala, uluhiyah rububiyah lillah subhanahu wa ta'ala, wa janibut taghut, dan jauhkan taghut. Setiap yang melampaui Allah Ta'ala kita kena tolong. Ini risalah Nabi-Nabi sejak Adam sehingga Nabi Muhammad SAW, sama saja, tak ada beza. Bezanya ialah hukum-hukum yang berkait dengan syariat kehidupan. Ini beza. Kerana masa berubah. Bila masa berubah, syariatnya berubah. Adapun Nabi Muhammad SAW diutuskan oleh Allah untuk seluruh dunia di akhir zaman. Allah Ta'ala turunkan Quran, mukjizat ilmu yang boleh menghadapi sepanjang zaman dan seluruh dunia. Ini Quran lain. Quran untuk seluruh dunia. Mukjizat ilmu. Tahukah kita ahli undang-undang barat tu tak reti nak selesai masalah negara dia. Tak reti, malaikat dia tiru Islam. Dia tiru, dia baca kitab-kitab Islam ni. Penjajah yang menjajah negeri kita dulu bukan saja dia akuk emas, akuk timah, akuk temaga, akuk getah, termasuk akuk kitab. Dia akuk kitab ni kerana orang kita dah mengaji dah. Kitab-kitab lama dia beli. Dia beli atas nama barang-barang lama. Dia beli kitab-kitab lama tulis tangan ni. Dia balik negeri dia, dia baca kitab-kitab ini. Oleh kerana kita kena sedar mukjizat Al-Quranul Karim banyak diambil oleh orang barat dalam ilmu politik, dalam ilmu ekonomi, dalam ilmu perundangan. Banyak diambil daripada Islam. Dalam ilmu politik,
Bila berlaku kezaliman, macam mana nak tegur pemerintah? Zalim sangat ni, macam mana nak buat ni, nak jatuh macam mana? Maka tidak ada jalan malaikat angkat senjata. Lawan dengan senjata, guling kerajaan, lawan senjata. Maka ramailah rakyat yang mati, sampai ratus-ratus ribu mati. Revolusi di England, revolusi di Perancis, revolusi di Amerika, revolusi di Rusia, revolusi di di Amerika pun revolusi juga. Kerana nak guling kerajaan. Guling kerajaan, guling-guling, jatuh kerajaan, igak raja bunuh, igak menteri bunuh, igak tok mulu bunuh, igak semua hak ketua-ketua kampung ni, hak yang sokong ni bunuh. Naik orang ni pula. Naik orang ni pula, zalim pula. Nak buat macam mana? Apa yang balik? Duk main begitu. Mereka tak tahu. Malaikat setelah mereka mengaji daripada Islam. Orang Islam bila mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak menunjukkan siapa jadi pemimpin. Tak mencalonkan. Para sahabat bermesyuarat. Dicalonkan Abu Bakar, dicalonkan Abu Ubaidah, dicalonkan Sa'ad bin Ubadah, dicalonkan Sayyidina Ali bin Abi Talib, dicalonkan Sayyidina Umar. Akhirnya mereka setuju Abu Bakar jadi khalifah. Tak kelayu. Kerana Abu Bakar mendapat Quraisy, sokongan Quraisy, sokongan Muhajirin dan Ansar, sokongan majoriti orang Islam mendukung Abu Bakar habis. Sayyidina Umar pula, Abu Bakar mencalonkan Umar. Abu Bakar mencalonkan Umar sebelum dia mati. Orang setuju. Sayyidina Umar jadi ganti. Sayyidina Umar pula, dua calon Osman dengan Sayyidina Ali. Suruh Abdul Rahman bin Auf tinjau pendapat masyarakat umum. Tinggal masyarakat umum. Ini SPR sekarang ni. Abdul Rahman bin Auf berlaku sebagai SPR. Meninjau pandangan umum. Tanya muslimat, tanya muslimin, tanya jumpa rumah-rumah. Majoriti itu Sayyidina Osman. Pilih Sayyidina Osman. Sayyidina Ali berlaku untuk darurat. Kerana uhara orang bunuh Sayyidina Osman. Sebahagian besar sahabat setuju Sayyidina Ali. Maka ulama-ulama tulis dalam kitab. Kitab fiqh ada. Kitab Ahkam Sultaniyah dalam mazhab Syafi'i, Ahkam Sultaniyah dalam mazhab Hanbali, Abu Ya'la al-Farra, Siasah Syariah Ibnu Taimiyah dalam mazhab Hanbali. Kemudian ada lagi As-Sairul Kabir, macam-macam kitab dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki, Muqaddimah Ibnu Khaldun, mazhab Maliki. Orang putih baca kitab ni. Baca kitab ni, lalu mereka membuat demokrasi moden yang ada pada hari ini. Cumanya agama tak ada, iman tak ada, akhlak tak ada. Kita Islamnya ada dosa dan pahala. Yang celaru hari ini kerana buah dosa pahala ni. Orang putih ambil daripada Islam. Cuma dia tinggal hak dosa pahala ni. Masa berlaku perang dunia yang pertama. Perang dunia yang pertama, juta-juta manusia mati. Perang dunia yang kedua, juta-juta manusia mati. Ahli undang-undang antarabangsa mesyuarat di Belanda. Macam mana nak gubah undang-undang antarabangsa? Mereka tak bertemu macam mana nak buat undang-undang antarabangsa. Mereka setelah mereka mengkaji Al-Quranul Karim yang terjemah dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Jerman, dikaji ayat-ayat Quran, baru boleh buat undang-undang antarabangsa. Ini kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kita sendiri pun tak tahu. Hal ni kena sedar. Bank nak simpan duit, duit banyak nak simpan, mesti simpan pada orang yang amanah. Siapa buat bank? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalam sirah Nabawiyah, kita akan bertemu bila Nabi nak berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi suruh Sayyidina Ali, mu jangan hijrah lagi, Ali duduk di Mekah. Tujuannya apa? Tujuannya mu kena serah balik orang Sipang ni, mu kena serah balik ke tuan dia. Kerana Nabi dianggap sebagai seorang yang amanah, duduk di rumah Khadijah. Maka orang-orang Quraisy sipang rumah di barang di rumah Nabi, rumah Khadijah. Nabi sipang secara mudharabah, bukan secara riba. Nabi sipang, Nabi tak buat bila nak berhijrah ambil dengan buku buat lagi ke Madinah. Tidak. Ini amanah. Walaupun yang sipang barang tu orang kafir. Orang kafir percaya pada Nabi. Sipang, wahai Ali, mungkin serah balik barang ni. Ini adalah tindakan bank
dalam Islam. Orang kafir belajar daripada Islam. Air pahit, bekalan air pahit. Bekal air pahit ke rumah-rumah ni. Siapa yang buat? Orang Islam dulu. Siapa yang buat? Zubaidah, isteri pada Harun al-Rashid, yang mengepalai projek bekalan air bersih di Makkatul Mukarramah daripada lembah Hunain, mengumpulkan air di lembah Hunain, kemudian disalurkan kepada jamaah haji yang datang ke Mekah. Mekah payah air. Ini orang Islam yang dulu, 1000 tahun dulu. Orang Islam, semua orang Islam dulu. Ini ialah mukjizat Al-Quranul Karim. Mukjizat Al-Quran, banyak ayat-ayat Quran dalam semua bab ada belaka dalam Quran ni. Jadi Nabi Muhammad ni ialah Nabi untuk seluruh dunia. Kalau lawan Nabi Muhammad, jawab dia kaca. Bukan sahaja agama jadi kaca, termasuklah politik pun kaca, ekonomi pun kaca. Kerana bila dipisahkan urusan dunia daripada agama, tak ada dosa pahala. Tak ada pahala, kau sukalah. Nak menipu ke, nak rasuah ke, nak ambil duit negara, nak apa ke, ada apa ni hal dunia je. Bukan payah apa kita gomoh dunia ni. Kalau dosa pergi Mekah buat umrah, susah masalah. Agama suku, politik suku. Dia kata minyak dengan air tak campur. Dia tak tahu minyak ada dia campur dengan air, minyak tak pakar, air pun tak ada pakar, dua-dua tak pakar belaka. Ni dia tak tahu. Di sini letaknya Islam. Jadi Allah Ta'ala tugaskan Nabi untuk menegakkan Allah, ajaran Allah, Islam dalam semua urusan kehidupan kita dan menghadapi taghut, setiap yang melampaui batas Allah SWT. Dakwah itu dilakukan dengan penuh kebijaksanaan. Cerita dia panjang, wallahu a'lam.